InsyaAllah kita akan teruskan dengan kotak 6 dan 8. Untuk kotak 6 dan kotak 8, kalau kita tengok, tema pertama dia adalah berkaitan tentang permaidani. Okey. Tema kedua adalah bidadari. Tema ketiga tentang perumpamaan kepada bidadari itu. Tema keempat adalah berkaitan dengan balasan baik. Okey, kat sini ni agak susah saya nak jelaskan jika tidak bersemuka, tapi sedaya upayalah saya cuba. Sebab kalau bersemuka lagi boleh tanya dan boleh faham, boleh tunjuk, boleh berkali-kali kita jelaskan. Kita boleh tengok ke kotak yang ke-8. Kalau kita tengok kotak 8 tu, tema ada berkaitan dengan bidadari. Okey, sama juga seperti dalam kotak 6. Cuma dia berada di tema nombor 1. Seterusnya, tema perumpamaan kepada bidadari itu. Dan tema yang ketiga adalah bidadari itu tidak disentuh oleh manusia dan jin. Dan seterusnya, tema terakhir adalah berkaitan dengan permaidani. Yang pertama sekali kita tengok tema berkaitan dengan permaidani dulu, iaitu dalam kotak 6 dan dalam kotak 8. Okay. Ayat dia adalah muttaqi'ina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Okay. Permaidani dalam kotak 8 bunyi macam ni. Muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Okey. Dua-dua ayat ini dimulai dengan muttaqi'ina ala. Cuma dalam kotak 6 dia kalimah furushin yang kita bulatkan, manakala dalam kotak 8 muttaqi'ina ala ada kalimah rafrafin yang kita juga bulatkan. Jadi bezanya untuk kedua-dua permaidani ini, tema permaidani ini adalah kalimah furushin dan juga rafrafin. Bila kita dah sebut furushin tu, memang lidah kita akan teruskan ayat yang seterusnya lah. Bila kita sebut rafrafin pun begitu juga, kita akan baca terus dengan ayat yang seterusnya. Ayat yang kita lancar dah hafal dia tu lah. Kalau tak buat macam ni, kita akan baca di kotak 6 tu lagi. Muttaqi'ina ala apa? Ala rafrafin khudrin. Kita baca tu, maka cepatlah habis ayat kitanya, surah Ar-Rahman ni. Jadi kita fokus, kita kena sebut muttaqi'ina ala furushin dulu, habis barulah kita akan jumpa lagi muttaqi'ina ala rafrafin. Okey. Seterusnya untuk tema bidadari pula, kita tengok dalam kotak 8 pun ada tema bidadari, tapi sini kita bulatkan qasiratun. Dua-dua dimulakan dengan fihinna. Dalam kotak 8 pun fihinna, dalam kotak 6 fihinna, dua-dua dimulai dengan fihinna. Tapi yang bezanya adalah yang kotak 6 adalah bermula dengan qasirat. Jadi fihinna qasiratu, tu ada baris. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Sini ada qablahum. Ayat dia yang seperti mana kita telah cerita sebelum ni lah. Kalau kita tengok bidadari dalam kotak 8, fihinna khairatun hisan. Dia mula dengan fihin, tapi dia ayat adalah khairatun hisan. Itu untuk bidadari. Dua-dua dimulai dengan fihin. Seterusnya kita pergi kepada perumpamaan kepada bidadari. Di kotak 6 Allah guna perkataan ka'annahunna, ada tashbih. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Okey, manakala dalam kotak 8 tak ada adat tashbih, tapi
masih lagi bermaksud ataupun masih lagi tema dia adalah berkaitan dengan perumpamaan kepada bidadari, iaitu hurum maqsuratu fil khiyam. Untuk tahu setiap kalimah yang lain dalam surah ini mesti rujuk terjemahan Al-Quran. Saya tak cerita secara detail untuk kalimah-kalimah yang lain, tapi saya hanya cerita kalimah-kalimah yang menjadi tema kepada JDT Surah Ar-Rahman ni saja. Okey, terus kepada kita tengok untuk tema ke-4 dalam kotak 6 ni, balasan baik. Allah tanya, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Al-ihsan tu maknanya balasan baik. Tapi saya letak situ perkataan hal. Bila kita sebut hal tu, dia terus jadi lancar lidah kita. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ihsan tu maksudnya balasan baik. Jadi itu tak ada samanya mana-mana. Okey, kita pergi ke kotak 8 lagi. Sebab dah habis untuk kotak 6. Kita pergi ke kotak 8 tu, tengok tema yang ketiga yang belum kita sebut lagi ni adalah tidak disentuh. Okey. Kalau kita tengok anak panah tu, lam ada juga di kotak 6. Lam di kotak 8 ada di kotak 6, iaitu lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Maksudnya dia sama, dia ada disebut juga di dalam kotak ini. Tapi dia untuk yang ni disebut awal. Manakala dalam kotak 8 ni disebut lam ni dalam rangkap kedua sebelum akhir. Tadi dia sebut lam ini selepas dalam rangkap kedua, manakala untuk lam ni dia sebut sebelum rangkap kedua sebelum akhir. Terakhir sekali kita dah jelaskan lagi tadi, iaitu Permadani itu sama dengan tema dalam kotak 6 juga. Dah jelaskan tadi, dah selesai lah untuk Permadani tadi dah selesai. Dan terakhir sekali adalah tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Perhatikan betul-betul, selepas pada perkataan tabaraka tu ada baris depan, baris bawah dan baris bawah. Satu baris bawah dan satu lagi ada baris bawah lagi. Maksud situ kita akan baca barisnya adalah tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sebab tadilah seperti mana yang saya cerita tadi pada awal tadi, ayat ni adalah hampir sama dengan ayat yang kotak 2, iaitu apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi kat sini ayat dia adalah tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tadi zu, kat sini zil. Alhamdulillah, kita telah selesai mengenali JDT Surah Ar-Rahman. Semoga kita sama-sama cuba mempraktiknya dan menghafal Surah Ar-Rahman ni. Diharap sedikit sebanyak dapat menjadi panduan kepada tuan dan puan. Apapun, Allah lah yang memudahkan kita menghafal surah-surah dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dijanjikan oleh dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Allah telah memudahkan untuk kita menghafal Al-Quran. Sekiranya perlu kepada penerangan secara bersemuka, bolehlah jemput kami untuk hadir ke tempat tuan dan puan. InsyaAllah kami akan cuba.